Terima kasih Tuan Betul. Tuan Betul, saya berdiri untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2010. Yang berhormat Menteri Kewangan dalam ucapan bajet mengatakan bahawa hasratnya ialah membangunkan satu model ekonomi baru yang akan menjadikan ekonomi berpendapatan tinggi. Beliau menekankan bahawa model ekonomi ini mestilah berdasarkan atas inovasi, kreativiti dan aktiviti-aktiviti bernilai tinggi supaya Malaysia boleh kekal relevan di dalam dunia ekonomi kompetitif. Beliau mengumumkan yang kerajaannya akan mentransformasikan Malaysia melalui proses inovasi yang menyeluruh, merangkumi inovasi tadbir urus dalam sektor awam dan swasta, inovasi dalam kemasyarakatan, inovasi bandar, inovasi desa, inovasi korporat, inovasi industri, inovasi pendidikan, inovasi penjagaan kesihatan, inovasi pengangkutan, inovasi jaringan keselamatan sosial dan inovasi penjenamaan atau branding. Sehingga kini inovasi paling berjaya yang amat berhormat dalam 200 hari yang pertama ini adalah inovasi branding. Tidak pernah sekali lagi melihat promosi tanpa henti dan segan slogan yang amat berhormat Perdana Menteri One Malaysia. Bukan sahaja ketika pilihan raya kecil, malahan ada pula satu tandas satu Malaysia di Terengganu yang membuat kempen slogan bekas Perdana Menteri Islam Hadari, tiada bandingan. Semuanya kerana berjuta-juta ringgit yang habis dibelanjakan untuk khidmat syarikat public relations, lebih-lebih lagi EPCO Worldwide dari Amerika Syarikat, iaitu sebuah syarikat khas untuk mempromosikan jenama baru yang amat berhormat tetapi menggunakan wang rakyat. Hakikatnya, inovasi dalam sektor-sektor lain yang penting dalam pembinaan negara tiada apa-apa hasil untuk digempal-gempalkan. Yang amat berhormat sebut bahawa fokus bajetnya adalah kesejahteraan rakyat dengan menekankan tertentu terhadap memacukan peranan sektor swasta sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi dan membangunkan modal insan yang tinggi, kepakarannya dan memantapkan keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan awam. Tidak apa-apa yang baru di sini. Selama ingkatan saya, perkara yang sama adalah disebut dalam setiap pelanjawaan yang lalu. Akan tetapi kerajaan belum dapat menghentikan penurunan mendadak pelaburan swasta ke paras bawah 10% daripada KDNK dengan jumlah pelaburan terus domestik merundum dari 72 bilion ringgit pada tahun 1997 ke 56 bilion ringgit pada tahun 2008, malah jumlah pelaburan terus asing atau FDI menjunam dari 19.7 bilion ringgit ke 36.6 bilion ringgit. Yang amat berhormat sepatutnya menamatkan dasar ekonomi baru yang sudah berusia 50 tahun. Sekiranya beliau benar-benar menuntut inovasi atau membawa perubahan melalui model ekonomi baru. Kerana dasar ekonomi baru telah membentukkan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan menjadikan batu penghalang bagi Malaysia daripada menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi. Walaupun YB mengakui negara ini sedang bersemuka dengan pilihan terdesak, sama ada terus terperangkap dalam kumpulan berpendapatan sederhana yang sepatutnya kita sudah menjadi sebuah ekonomi berpendapatan tinggi. Akan tetapi beliau tidak sanggup mengambil langkah seterusnya yang penting sekali, iaitu mengakui bahawa adalah dasar ekonomi baru yang telah terlengkap Malaysia sehingga tidak berupaya menggunakan sepenuhnya kekayaan sumber modal insan dan sumber asli negara kita kerana penyebabnya DEB yang bersifat perasingan dan diskriminasi. Apabila kami sebagai sebuah negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia berada di tangga kedua dalam Asia selepas Jepun dari segi kemakmuran dan pendapatan. Walaupun ketika itu pendapatan per kapita hanyalah $200 dolar. Pada dekad pertama selepas kemerdekaan, GNP per kapita Malaysia masih di hadapan Korea dan Taiwan, walaupun di belakang Hong Kong dan Singapura. GNP per kapita Malaysia tahun 1967 adalah $290 berbanding Taiwan
pada US $250 dan Singapura pada US $600. Semenjak itu, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan sudah maju ke depan dan menyertai kumpulan negara-negara berpendapatan tinggi, manakala Malaysia masih tersekat dalam kelompok pendapatan sederhana selama 4 dekad. Kerajaan sepatutnya mengadakan satu kajian khas siasat bagaimana Malaysia menjadi terperangkap dalam kategori negara berpendapatan sederhana selama 4 dekad disebabkan DEB sekiranya kita benar-benar serius mahu memacu ke depan dan menjadi negara pendapatan tinggi. Dalam ucapan beliau yang amat berhormat berkata, kerajaan adalah komited dan serius untuk menangani inovasi keseluruhan ke arah negara maju dengan slogan kepimpinan inovatif untuk Malaysia bersatu inovatif. Akan tetapi slogan-slogan dan pensloganan tidak akan mentransformasikan Malaysia ke arah ekonomi inovatif. Adakah yang YAB bersedia untuk lulus ujian pertama ke arah ekonomi inovatif dengan menamatkan polisi DEB yang telah membantu pertumbuhan ekonomi Malaysia dan juga proses pembinaan bangsa Malaysia. Yang amat berhormat menghampiri penghujung bulan ke-7 sebagai Perdana Menteri yang bermula dengan slogan One Malaysia, rakyat dilalui pencapaian sekarang diutamakan. Adakah bajet 2010 lulus sebagai bajet satu Malaysia? Terdapat dua peristiwa yang menghantui bajet 2010 dan juga slogan satu Malaysia. Pertama, kematian 3 anak. Sekarang sudah 3 confirm, bukan seseorang, Dini Dewi Nathan daripada sekolah SJK Tamil Memandiawan, tetapi termasuk pun 2 lagi ialah Dewa Sini Megawaswaran SJK T Memandiawan dan Divya Sri Vasudevan Kopeng. Apabila jambatan gantung suspension bridge di Kamp Motivasi 1 Malaysia Kementerian Pendidikan SK Kuala Lipang runtuh pada malam Isnin, seramai 30 murid sekolah yang sedang melintas jambatan itu terkumpan ke dalam Sungai Kampar. Seperti ahli-ahli Parlimen DAP lain-lain yang termasuk ahli Parlimen Bagan, Beruas dan Ibu Barat, kita ada melawati tempat yang tragedi di Kuala Lipang pada hari Selasa. Saya sangat terkejut dan benar-benar marah terhadap sikap reckless, kecuaian, kelalaian, tidak bertanggungjawab serta sikap yang tidak mengambil berat nyawa-nyawa dan keselamatan anak-anak murid oleh pihak-pihak berkuasa, terutamanya cabangan pendidikan dan kontraktor berkenaan, kerana membiarkan jambatan gantung tersebut untuk dibina tanpa batu asas yang mencukupi maupun ciri-ciri keselamatan menyebabkan keruntuhan jambatan tersebut dalam masa 2 minggu sahaja dan meragut nyawa 3 orang anak murid kita. Satu public inquiry yang menyeluruh mesti diadakan untuk menyiasat tragedi keruntuhan jambatan gantung pusat 1 Malaysia Kuala Lipang tanpa sebarang penutupan yang mengelakkan accountability seperti mana budaya yang menelak dalam kerajaan hari ini. Ini merupakan satu contoh dahsyat bagaimana program satu Malaysia rakyat diutamakan dan prestasi sekarang YAB boleh membunuh rakyat yang tidak berdosa seperti ketika-tiga anak murid Tamil di Kampar. Apabila program tersebut hanya satu camouflage untuk korupsi, penyelewengan kuasa atau berbagai ketidaksenonohan dan kesalahannya. Adakah siapa akan perlu memikul tanggungjawab atas tragedi di Kampar?